Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Menteri Keuangan Lim Guan Eng memberitahu Sarawak akan jatuh bankrupt dalam masa 3 tahun lagi jika gabungan parti Sarawak GPS masih memimpin negeri ini. Because if you don't do that, in 3 years' time, Sarawak will go bankrupt. Why do I say that? This year's budget, Sarawak state budget, how much? 11 billion. Chu Ching Sing, how much? 11 billion. You all got how much in your reserve? 30 billion. Every year, 11 billion. 3 years, you got nothing left. You got nothing left, what will happen to you? You will end up like Kelantan, ruled by your brother Pas. Beliau menjelaskan Sarawak akan mengalami nasib serupa dengan Kelantan yang beliau sifatkan kurang bijak dalam mengurus keuangan negeri sehingga terpaksa meminjam daripada kerajaan persekutuan untuk membayar gaji penjawat awamnya. Lim yang juga Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP menyatakan demikian pada Majlis Makan Malam Amal Anjuran DAP Sarawak di Kuching. Justru beliau sekali lagi menyeru rakyat Sarawak untuk memberi sokongan padu kepada Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri akan datang agar kuasa rakyat dapat dikembalikan semula demi masa depan yang lebih kukuh selain pengurusan keuangan negeri yang lebih cekap dan telus. Pelan tindakan pencegahan demam denggi perlu dilaksana bagi mengekang wabak daripada terus merebak. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Rosmawati Arifin, langkah pencegahan ini perlu melibatkan semua lapisan masyarakat dan bukan terletak di bahu pejabat kesihatan semata-mata. Katanya pejabat kesihatan bahagian atau daerah akan membantu bagi menjalankan kerja-kerja pencegahan awal, antaranya membuat semburan dan penguatkuasaan di kawasan-kawasan yang berisiko untuk pembiakan nyamuk Aedes. Ujarnya setakat 6 bulan pertama tahun ini, di bahagian utara Sarawak menyaksikan Limang mencatat kes wabak denggi yang paling rendah iaitu 18 kes berbanding Miri 98 dan Bintulu 24 kes. Kita boleh menggunakan contoh apa yang dijalankan oleh pihak Limbang untuk mungkin boleh diikuti oleh bahagian-bahagian yang lain lah. Itu yang kita pasti. Jadi kita pihak Limbang boleh berilah maklumat itu kepada kita apakah tindakan mereka yang dah mereka ambil dan yang boleh kita jadikan contoh untuk lain-lain bahagian. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Perasmian Hari Kesihatan Sedunia peringkat negeri Sarawak di Limbang. Dalam perkembangan lain, Dr. Rosmawati memberitahu panel penasihat klinik kesihatan memainkan peranan dalam menyalurkan maklumat kepada masyarakat berkaitan hikmat yang ada di klinik-klinik kesihatan. Tambahnya, setakat ini semua tugas yang dijalankan oleh ahli panel didapati berkesan kerana mereka dipilih mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ meningkatkan penguatkuasaan ke atas kenderaan-kenderaan Brunei Darussalam yang memasuki negara ini bagi memastikan undang-undang jalan raya dipatuhi, terutama membayar saman maupun kompaun tertunggak bagi kesalahan yang dikesan. Telah menambah baik sistem sedia ada bagi memastikan saman dan sekatan boleh dibuat ke atas kenderaan berdaftar di negara Brunei Darussalam yang melakukan kesalahan. Sekarang ni berikutan perubahan dalam MySikap sistem JPJ, kita juga telah mengadakan sekatan khas kepada kenderaan Brunei, ya. Di mana kalau sebelum ni kenderaan-kenderaan Brunei yang kita saman dan sebagainya, mereka gagal untuk membayar kompaun ataupun saman disebabkan nombor pendaftaran sama dengan nombor yang didaftar di negeri Selangor ataupun Kedah. Jadi kita telah menambah baik sistem. Jadi sekarang ni kebanyakan kes-kes yang kita kesan melibatkan kenderaan Brunei, mereka tak boleh lari daripada aktiviti penguatkuasaan lah. Bercakap kepada pemberita pada Ops Khas High Intensity Discharge HID di Miri, katanya setakat ini dianggarkan belasan ribu saman telah dikeluarkan oleh JPJ ke atas kenderaan Brunei yang masih gagal diselesaikan. Katanya kerajaan juga mempertimbang untuk menguatkuasa undang-undang yang lebih ketat di sempadan negara termasuk mengesan saman yang tertunggak sebelum ini agar mereka menyelesaikan tunggakan berkenaan sebelum dibenarkan keluar dari negara.
Sebanyak 3,694 notis telah dikeluarkan bagi 5 bulan pertama tahun ini di Miri dengan kesalahan nombor pendaftaran merekodkan yang tertinggi iaitu 385 kes, diikuti kesalahan cermin gelap 87 kes dan muatan bahaya 49 kes. Pada Ops Khas ini sebanyak 42 kes kesalahan direkodkan daripada 530 kenderaan yang diperiksa melibatkan kes lampu HID, lesen kenderaan motor dan lesen memandu. Majlis Islam Sarawak MIS bersama agensi-agensi Islam yang bernaung di bawahnya perlu menjadikan pembangunan ekonomi umat Islam sebagai agenda penting. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping berkata ia merupakan kunci utama agar umat Islam di Sarawak tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Jelasnya MIS perlu meneliti pendekatan dan strategi untuk meningkatkan ekonomi ummah sebagai persediaan mencapai Sarawak maju menjelang tahun 2030. Dengan ekonomi yang kukuh, ia mampu mempertingkat keupayaan ummah, mempersiapkan umat Islam berhadapan dengan era lebih kompetitif. Beliau berucap pada Majlis Kesyukuran Aidilfitri agensi-agensi Islam di Dewan Kompleks Islam Sarawak Kuching yang disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehan Sri Abdul Taib Mahmud. Majlis merupakan anjuran MIS dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Sarawak dan disokong oleh agensi-agensi dan badan bukan kerajaan NGO di bawah MIS. Generasi muda diseru agar mempunyai sikap bangga dengan warisan dan kekayaan yang ada di negeri ini. Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee berkata, perbezaan kaum, budaya dan agama tidak seharusnya menjadi tembok untuk memisahkan perpaduan dalam kalangan pelajar, bahkan ia patut dijadikan jambatan untuk membawa kemajuan di Sarawak. Ujarnya, dalam arus pembangunan yang kian pesat, para pelajar harus menjaga keharmonian serta mengekalkan adat serta budaya warisan masing-masing. Katanya, kekayaan sesebuah negara tidak tertumpu kepada struktur bangunan dan hasil bumi sahaja, tetapi kekayaan sebenar negara tersebut adalah rakyat yang berbilang kaum dan agama. Dr. Kevin Yee berucap semasa merasmikan Majlis Sambutan Hari Perpaduan Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Pending di Kuching. Turut diadakan persembahan tarian kebudayaan daripada para pelajar bagi menyuntik semangat perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Untuk rekod, SMK Pending mempunyai lebih 1,000 pelajar termasuk pelajar peralihan hingga pelajar tingkatan 6. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sarawak akan mengadakan majlis rumah terbuka Gawai Raya pada 30 hari bulan ini di tapak letak kereta Medan Niaga 1 di Kuching. Berbanyak terima kasih. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Rumah Terbuka Gawai Raya Rakyat Bersatu Afendi Jeman berkata Majlis ulung anjuran parti itu di Sarawak turut menjemput Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pemimpin-pemimpin kerajaan sama ada di peringkat persekutuan maupun negeri. Kita rakyat kita tidak mempunyai akses kepada pemimpin-pemimpin. Jadi kita minta maaf banyak-banyak sebab kita tidak tentang protokol rasmi untuk menjemput pemimpin-pemimpin. Jadi kita memohon maaf kepada kepimpinan pemimpin-pemimpin di peringkat pusat atau negeri sebab kita terpaksa menjemput pemimpin-pemimpin melalui media. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di Kuching. Afendi memberitahu pihaknya menjangkakan majlis sehari itu dihadiri sekitar 8,000 orang. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Abang Muaz.